Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 14 akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu OSHA 18001, OSH, MS dan NIOSH. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 iaitu saya sendiri, Muhammad Raifi bin Asmadun, DB 210039. Seterusnya Syafiq Rizwan bin Abu Hashim, nombor kad matriks DB 210100. Yang seterusnya Aisyatul Ilya binti Mokhtar, nombor kad matriks DB 210083. Dan yang terakhir iaitu Nurul Norfatin binti Muhammad Nazri, nombor kad matriks DB 210084. Okey, untuk pengetahuan semua, OSHA 18001 ini merupakan satu standard antarabangsa untuk sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, atau dalam singkatan dia kita panggil OSH. Yang mana ianya membolehkan organisasi mengawal dan meningkatkan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja mereka. OSHA ini juga memerlukan organisasi untuk mempunyai sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang lebih teratur dan lebih terkawal. Yang mana ianya memerlukan organisasi untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Namun begitu, OSHA 18001 ini telah digantikan kepada ISO 45001 yang mana ianya juga merupakan standard antarabangsa tetapi yang baru untuk pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. ISO 45001 ini diterbitkan pada Mac 2018 oleh Pertubuhan Standard Antarabangsa, yang mana organisasi yang telah mendapat sijil OSHA 18001 boleh beralih kepada ISO 45001 untuk mempertahankan pengiktirafan sijil OSHA yang dahulu. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan NIOSH, iaitu Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan. NIOSH ini merupakan sebuah agensi persekutuan Malaysia yang bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan membuat cadangan untuk pencegahan kecederaan dan penyakit yang berkaitan dengan sesuatu pekerjaan. Yang mana NIOSH ni terletak di bawah pentadbiran Kementerian Sumber Manusia yang ditubuhkan pada 1 Jun 1992 sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Kementerian Sumber Manusia dengan visi menjadi pusat kecemerlangan dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selain itu, NIOSH ni memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia dengan memastikan bahawa majikan mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994. NIOSH ni juga dia ada menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti latihan, konsultasi dan penyelidikan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, akhir sekali adalah berkaitan dengan Akta 1994 ataupun kita panggil OSHA 1994, yang mana ia merupakan Undang-Undang Malaysia yang digubal bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Akta ini juga memerlukan majikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam akta ini. Selain itu, akta ini juga memerlukan majikan untuk memastikan bahawa pekerja mereka diberikan latihan dan maklumat yang mencukupi mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya pula akan menerangkan tentang pelaksanaan OSHA 18001. Yang pertama adalah ciri-ciri struktur prosedur OSHA 18001. Terdapat beberapa bahagian. Antaranya yang pertama ialah keperluan umum untuk pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja. Yang kedua adalah dasar sistem. Yang ketiga adalah perancangan sistem. Yang keempat, pelaksanaan dan pengendalian sistem.
kelima, memeriksa dan melakukan tindakan pembetulan jika berlaku sebarang kesalahan. Dan yang terakhir adalah kaedah kajian pengurusan. Kaedah itu dibuat apabila semua proses yang terdahulu sudah selesai dan perkara itu diluluskan. Seterusnya adalah struktur prosedur asas sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja. Yang pertama adalah dasar sistem keselamatan dan kesihatan pekerja, iaitu organisasi haruslah mempunyai dasar yang telah ditetapkan dan serta diluluskan oleh pihak pengurusan atasan untuk membuat kerja yang seterusnya. Asas yang kedua adalah perancangan. Di fasa perancangan ini adalah prosedur haruslah mengenal pasti dan proses perniagaan yang dilakukan itu perlu ditulis dan tertulis pada sesuatu dan diwujudkan untuk mengenal pasti sesuatu perkara yang berlaku. Antaranya adalah mengenal pasti bahaya, risiko yang akan berlaku dan mengambil langkah terhadap risiko ataupun perkara-perkara yang membahayakan itu. Struktur asas yang ketiga pula adalah pelaksanaan dan operasi. Ini adalah berkait rapat dengan kita perlu menghuraikan amalan dan aktiviti yang berkaitan dengan risiko di tempat yang kita melakukan kawalan dan tindakan. Daripada tempat itu kita perlu mengambil tindakan. Selain itu kita perlu mengadakan satu plan untuk menyediakan kaedah kecemasan. Plan itu perlu dilukis untuk memudahkan kita apabila berlaku sesuatu kecemasan, kita boleh mengikuti plan yang tersedia. Untuk struktur yang keempat ini adalah memeriksa dan melaksanakan pembetulan. Di peringkat ini, prestasi sistem perlu dipantau dan diukur dengan secara kerap, dan tindakan pembetulan ini perlu dibuat dan pencegahan perlu diambil apabila kita perlu membuat pencegahan itu. Apabila berlaku sesuatu pembetulan, kita boleh membuat pembetulan di fasa yang keempat ini, iaitu memeriksa dan membuat pembetulan. Sistem ini tertakluk kepada pemeriksa dan secara berkala. Jika proses itu melakukan sesuatu kesalahan, kita akan membuat pembetulan melalui kesalahan dan apa yang ditegur oleh pihak majikan. Untuk struktur yang terakhir ini adalah tinjauan pengurusan. Sebagaimana yang kita maklum, apabila kita melakukan sesuatu projek, yang terakhirnya adalah melakukan tinjauan. Sekiranya tinjauan ini dilakukan secara berkala, kita akan mendapat sesuatu perkara yang diinginkan itu dengan lebih baik. Tinjauan pengurusan ini adalah perlu dilakukan oleh pengurusan kanan dalam sebuah organisasi. Seterusnya iaitu keberkesanan sistem OSAS 18001. Keberkesanan sistem ini terbagi kepada 3, iaitu penyelarasan dengan ISO standard, penyediaan plan tindakan dan penambahbaikan berterusan, dan yang ketiga iaitu penglibatan pekerja. Penyelarasan dengan ISO standard ini ialah OSAS sering berkait rapat dengan standard ISO seperti ISO 45001. Keberkesanan ini dapat diukur melalui sejauh mana institusi atau industri ini dapat memenuhi standard ISO, contohnya seperti ISO 45001. Dan yang seterusnya iaitu penyediaan plan tindakan dan penambahbaikan berterusan. Sistem ini memerlukan penyediaan plan tindakan untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan secara berterusan. Keberkesanan boleh dinilai melalui keberkesanan plan-plan ini. Dan keberkesanan yang ketiga iaitu penglibatan pekerja. Keberkesanan OSAS dapat dilihat melalui penglibatan pekerja dalam proses pengurusan risiko dan penambahbaikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan OSAS 18001. Terdapat beberapa kepentingan OSAS ini. Yang pertama ialah meningkatkan kesihatan dan keselamatan pekerja.
Struktur ini menyediakan kerangka kerja yang sistematik dan tersusun untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola ancaman kepada kesihatan dan keselamatan kerja. Selain itu, kepentingan OSAS ialah dapat meningkatkan kepatuhan terhadap arahan. Standard ini melindungi syarikat daripada melanggar arahan dan mengutamakan kepatuhan kepada arahan. Yang ketiga ialah mengurangkan risiko kemalangan dan kecederaan. Ia membantu mengurangkan risiko kemalangan dan kecederaan di tempat kerja dengan menekankan pengesanan dan pengurusan risiko. Dan yang terakhir ialah meningkatkan tenaga kerja dalam operasi. Standard ini membina asas untuk efisiensi yang baik dalam proses operasi dengan menekankan pengurusan yang lebih baik terhadap faktor kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi, kesihatan pekerja terjamin dan tenaga pekerja akan sentiasa ada. Namun, di samping kepentingan OSAS yang banyak, terdapat juga kelemahan OSAS. Yang pertama ialah OSAS sukar berintegrasi. Hal ini kerana beberapa organisasi mungkin menghadapi masalah untuk menyatukan OSAS 18001 dengan sistem pengurusan lain seperti ISO 9001 iaitu pengurusan mutu atau ISO 14001 iaitu pengurusan lingkungan. Selain itu, keperluan sumber daya yang ketara juga menjadi kelemahan OSAS. OSAS memerlukan pelatih kaki tangan, pengembangan dokumentasi dan pemantauan berterusan. Ini merupakan beberapa peringkat yang diperlukan pada proses ini. Dan ia menunjukkan yang bahawa OSAS ini memerlukan keperluan sumber daya yang agak banyak. Yang ketiga ialah kesesuaian terhadap semua jenis organisasi. Sebenarnya OSAS ini tidak sesuai kepada semua jenis organisasi, lebih-lebih lagi kepada organisasi yang kecil atau sederhana. Dan yang terakhir ialah perubahan standard prosedur. Organisasi yang telah menggunakan OSAS 18001 sebelum ini perlu menyesuaikan sistem pengurusan kesihatan dan keselamatan mereka dengan standard yang baru apabila ISO 45001 digantikan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.